Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Ihsan Haya. Ini waktunya untuk cerita. Sejak semalam banyak perkara dan juga berita yang kita dengar, bukan sahaja menerusi media massa, media utama yang ada di Malaysia, tetapi di Facebook juga rancak diperkatakan. Kami di Eswar Awani membawakan perkembangan ini kepada anda terus untuk anda tengok di laptop, di Facebook dan sebagainya. Tetapi untuk bercakap dengan lebih lanjut berhubung dengan perkara ini, terutamanya yang melibatkan darurat, PRU ke-15, rombakan kabinet dan macam-macam lagi bentuk spekulasi, pastinya banyak cerita yang disampaikan ataupun yang kita dengar dan kita boleh baca di media sosial. Dan saya percaya editor Eswar Awani Hilal Azmi tidak menang tangan ataupun sentiasa melihat perkembangan situasi semasa menerusi media sosial ini. Jadi apa yang kami di Eswar Awani tawarkan kepada anda, berita yang bagaimana dan apa pula cerita-cerita rakyat Malaysia dan juga pengguna media sosial. Saya rasa Hilal sihat, alhamdulillah sekarang ini, Hilal. Alhamdulillah, ya, terima kasih Ihsan. Ya, kalau Hilal boleh kongsikan dapatan bagaimana yang kita boleh kongsikan hari ini. Semenjak semalam ada Hilal kongsikan, tapi hari ini kerancakannya dan juga hashtagnya bagaimana, Hilal? Okey, baik, macam ni Ihsan. Sebenarnya bila kita bercakap tentang perbualan di media sosial, dia berbalik kepada komunikasi di tahun 2020 ini. Sebab apa? Kalau berbanding dengan dekad-dekad sebelumnya, semestinya perbualan itu mungkin tertakluk kepada satu-satu medium semata-mata. Tetapi demokrasi di tahun 2020 ini nyata lebih bising dan lebih bingit berbanding demokrasi pada dekad-dekad yang sebelumnya. Sebab apa? Di Malaysia pada ketika ini kita ada dua cabaran yang utama, iaitu cabaran yang pertamanya untuk hapus COVID-19 dengan kes COVID yang sedang meningkat naik, dan kita masih lagi menunggu apakah data yang terbarunya hari ini yang mungkin dijadualkan sekitar 5:30 petang ini. Tetapi kita juga ada cabaran yang kedua, iaitu ketidaktentuan politik. Yang mana ketidaktentuan politik ini juga yang mengundang kepada banyak juga perbualan-perbualan hangat. Ada ramai yang risau, ramai yang takut dan ramai juga yang rasa terancam. Sebab apa? Dengan berlakunya COVID ini bukan saja ancaman kesihatan tetapi ancaman ekonomi juga membelenggu seluruh rakyat Malaysia. Dan semestinya perbualan itu nyata hangat, dan antara kata kunci yang paling hangat dibualkan semalam adalah kata kunci darurat ataupun emergency, state of emergency. Itu adalah antara perkara yang jadi bahan bualan yang sememangnya hangat diperkatakan. Justru itu, kita harus faham, okay? Bila kita nak bawa cerita di platform Eswar Awani, kita bukan sahaja ada di TV, kita juga ada di banyak platform digital. Platform digital pun kita ada lebih kurang 5 platform, bukan sahaja di website, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan juga di Telegram Eswar Awani sendiri. Kita bawakan kepada anda supaya anda boleh nikmati dan alami sendiri, dapatkan maklumat terkini itu dari masa ke masa. Sebab pada masa sama kita nak tahu jugalah apa perkembangannya dan juga apa juga mungkin dapatan rasmi yang kita dapat dari pelbagai sumber yang boleh kita kongsikan kepada anda. Jadi macam semalam Ihsan, kita ada buat poll ataupun sumbang saran di Twitter Eswar Awani yang kita tanya sebab apa dalam tempoh sekarang ni kita ada dua pilihan. Mungkin dalam usaha untuk kita gerakkan atau memastikan ketidaktentuan politik itu berada pada tahap yang lebih meyakinkan semua orang agar dia dapat berjalan, proses pentadbiran itu dapat berjalan dengan lebih lancar. Jadi kita bagi dua pilihan. Ini juga antara yang menjadi perbualan hangatlah. PRU 15 atau darurat kesihatan. Ini adalah antara perkara yang jadi perbualan hangat, dan setakat jam 5 petang tadi pun 62.5% responden yang mengikuti sesi poll pada kali ini mengatakan lebih baik pilih darurat kesihatan berbanding PRU 15. Baik, ini bukan pilihan ini ada ramai yang komen, yang ramai yang cakap bahawa kenapa pilihannya ada dua saja. Kata mereka ada pilihan ketiga. Kita dapat banyak komen daripada benda ni. 198 retweet, 460 quote tweets. Macam-macam yang ada. Ada yang bersifat politik, ada yang bersifat risau dan sebagainya. Jadi kami ketengahkan sebab poll ini akan tamat sekitar jam 9.50 malam nanti. Jadi dari masa ke masa juga kita berikan perkembangannya, sebab ramai juga yang berkongsi komennya tentang macam-macam, kedua-duanya tak perlu dan sebagainya. Dan inilah dia kelebihan kita berada di Malaysia. Kita
ada undang-undang ataupun perlembagaan negara Malaysia ini, demokrasi kita ini bukan saja membabitkan ahli eksekutif semata-mata, tapi kita ada juga Majlis Raja-Raja yang di-Pertuan Agong, institusi istana yang juga ada peranan tersendiri dalam usaha untuk memastikan ketidaktentuan politik ini berjalan dengan lebih baik. Jadi kita tahu hari ini Istana Negara juga telah mengeluarkan satu kenyataan yang mana yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah ada menitahkan agar kita semua tenang-tenang, walaupun ada banyak spekulasi yang timbul, kita terus tenang dan pastikan kita tidak menyebarkan sebarang mungkin yang menimbulkan keresahan. Jadi kita tahu itu pesan ataupun titah agung kita, hashtag agung kita kepada semua rakyat Malaysia. Jadi kami pun mulakan proses mencari subangsaran daripada rakyat Malaysia. Kita tanya, sebab kita tahu bahawa agung kita telah bertitah bahawa agar rakyat Malaysia sabar, tenang dan jangan spekulasi. Jadi apa pula pesanan rakyat Malaysia? Jadi kita nak kumpulkan pesanan rakyat Malaysia dengan norma baharu ni, kita manfaatkan dunia digital, dunia social media, kita kutip apa yang dikongsikan, juga kita kongsikan di asrawani.com juga tentang benda ni. Tapi hari ini saya nak kongsikan beberapa komen-komen yang menarik, terutamanya contohnya di Facebook. Okey. Di Facebook ini berkenaan dengan subangsaran pada kali ini, kita Zizi Adriana ada bercakap, ini pesan dia kepada semua pemimpin. Cukup-cukuplah wahai pemimpin yang bercakaran, tunaikanlah amanah dan tanggungjawab sebaik mungkin kerana Allah. Pastikan rakyat Malaysia juga tidak bercakaran, berbalah. InsyaAllah hidup akan tenteram, saling menghormati kepimpinan melalui teladan. Rakyat melihat. Ingat tu, ini pesan dia. Pesan rakyat Malaysia. Dan lepas tu, Andromeda ni pun cakap, pesanan saya kepada ahli politik, rujuklah kembali kepada ikrar atau sumpah jawatan anda sekiranya anda ahli parlimen dan ikrar rukun negara jika kamu rakyat jati Malaysia, pertahankan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Sekian. Ini kata Andromeda. Dan seterusnya, Rai Husaini kata, Rai Hussein, kita pun nak sihatkan ahli-ahli politik supaya tenang dan sabar. Work together please. Our enemy are out there. Jangan saling menjatuhkan sesama sendiri. Rakyat pula yang jadi mangsa. Ini kata Rai Hussein. Dan Arif Idris, yang warga emas sudahlah bagi ke orang muda. Patut ahli politik pun perlu ada umur bersara wajib. Ini contoh idea yang menarik. 65 tahun maksimum setakat jadi penasihat parti, okeylah. Jangan sibuk dalam kerajaan. Ini kata Muhammad Arif Idris. Dan Masyitah. Masyitah ni seorang cikgu. Dia kata, sebagai guru, ini bukan nilai yang kami ajar pada korang masa komen sekolah dulu. Buat malu cikgu korang je lah perangai masing-masing. Ini pesan dia. Dan kemudian Rozaidi, spekulasi melampau-lampau telah meresahkan ramai orang tak pasal-pasal. Okey, ini adalah antara respon yang kami dapat di media sosial berkenaan dengan apa pesan rakyat kepada ahli parlimen ataupun ahli politik yang ada kat Malaysia. Sebab apa? Dalam ketidaktentuan politik ni kita dah tengok apa yang berlaku ketika mana ketidaktentuan politik yang berlaku di Sabah kan, Ihsan kan? Ihsan pun banyak ikuti tentang perkara yang di Sabah ni. Jadi bila perkembangan politik ni jadi, itu juga menimbulkan yang mana perbualan itu lebih hangat di media sosial. Ramai yang dah mula marah dengan ahli politik hanya diakibatkan oleh ketidaktentuan yang telah berlaku. Bila ketidaktentuan berlaku, dah mengheret ke pilihan raya. Bila pilihan raya berlaku, kes meningkat mendadak-dadak. Sampailah ke hari ini, kes aktif saja ada lebih 8,000 kes, Ihsan. Hilal, kalau boleh kongsikan, tadi Hilal kongsikan menarik antara komen-komen dan juga cadangan yang diberikan oleh pengguna media sosial. Kalau secara organiknya, Hilal pakar dalam bidang media sosial dan juga digital ini, orang yang ataupun pengguna media sosial seperti Instagram, Facebook dan juga Twitter ini bagaimana? Adakah kelompok yang sama atau ada lingkungan-lingkungan yang kita boleh agak Twitter mungkin muda sedikit ataupun Facebook, atau bagaimana Hilal? Okey.
Bila bercakap tentang kumpulan-kumpulan ataupun bubbles ataupun kluster-kluster dalam bahasa COVID-19 sekarang ni, okey, itu nama dia niche market lah. Kalau dekat Facebook sekarang ni dia lebih luas sifatnya. Rata-rata mereka ini daripada kalangan mereka yang telah bekerja dan juga kepada mereka sampailah ke mereka yang dah pencen. Itu adalah kumpulan-kumpulan yang memang aktif di Facebook. Tetapi mereka yang banyak bersuara di Twitter ini ramai juga, terutamanya mereka ini dari golongan dari mereka yang tinggal di bandar, dan juga ramai sekali mereka di Twitter juga adalah dalam kalangan orang muda. Begitu juga di Instagram, ramai orang muda lah. Jadi suara-suara orang muda ini juga penting. Sebab apa, dalam banyak reaksi yang kita dapat pada kali ini, ya kita faham bahawa ramai juga ahli politik ini dalam kalangan mereka yang bukanlah tua, kita panggil lebih matang dan berpengalaman, tetapi ramai juga yang mahukan suara anak muda. Jadi hari ini juga Ihsan, sebenarnya antara respon yang dalam kalangan orang muda yang paling menarik perhatian adalah dari YB Syed Saddiq juga, yang cakap tentang kita tak perlu istiadat darurat, katanya. Panggil semua duduk semeja untuk luluskan Belanjawan 2021. Nampak? Ini idea anak muda, dan begitulah juga respon yang kita dapat berkenaan dengan idea-idea baru yang kita ada ni, Ihsan. Ini juga antara perkara yang juga kita perlu beri perhatian, sebab kita tahu kalau kita tengok balik pun sebenarnya banyak juga hal-hal undang-undang yang ada dekat Malaysia ni pun yang dah jauh daripada zaman sekarang, which is keperluan di zaman ini mungkin tidak lagi sesuai, tetapi perlukan banyak amendment ataupun perubahan. Jadi dalam situasi COVID sekarang ni, kita kena faham bahawa objektif kita jelas, iaitu satu benda, kita kena hapus COVID. Untuk hapus COVID bersama-sama, kita perlukan satu situasi ataupun ketentuan politik yang jelas dalam usaha untuk menggerakkan usaha kalahkan virus yang keji ini. Hilal, mungkin secara ringkas saya nak dapatkan apa yang platform media sosial digital Awani tawarkan, terutamanya melibatkan perkembangan COVID-19 dan juga keadaan dan juga sistem politik yang berlaku sekarang ini. Okey, untuk bagi anda yang mungkin menonton Astro Awani dan mengikuti Astro Awani, insya-Allah kami akan Astro Awani menawarkan ruang untuk anda bukan saja untuk mendapatkan maklumat menerusi akaun rasmi Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan juga Telegram kami, tetapi di semua platform ini juga dia ada fungsi DM atau direct message, terutamanya di Telegram kita ada grup juga yang boleh anda komen dan juga anda berikan pandangan anda. Kalau nak bagi dalam bentuk video pun lebih baik, sebab kita akan boleh bawakan suara-suara ini untuk kita dengarkan di seluruh Malaysia, agar semua ahli politik maupun tak kira lah ahli politik ke siapa sahaja yang menonton Astro Awani dapat dengar suara anda, sebab kita nak bawakan suara ini lebih jelas, sebab kita tahu suara rakyat pada ketika ini cukup besar dan cukup penting supaya pihak kerajaan ataupun ahli politik ini dapat membuat keputusan yang terbaik, sebab mereka yang ada kuasa pada ketika ini. Baik, tapi sebelum itu Ihsan, kita juga di platform astroawani.com sebenarnya kita bukan sahaja tawarkan berita-berita yang mungkin yalah, kita faham dalam situasi politik ni berita tu kadang-kadang kita tengok sampai tahap stres dan sebagainya. Ini saya nak tunjukkan kita antara berita yang juga kita kongsikan pada hari ini, berita yang mungkin di luar daripada cerita politik. Okey, ingat lagi bahawa pelakon cilik zaman Hindi, pelakon cilik filem Hindi ni, ini wajah terkini mereka. Ini juga antara benda yang kami kongsikan di astroawani.com pada hari ini. Selain daripada itu, cerita tentang pengadil kebangsaan dicabar bukti kewibawaan juga. Mungkin director boleh tunjukkan skrin ni. Ini foto tadi. Cerita ni pun kita ada. Cerita pengadil kebangsaan pun kita ada. Cerita antarabangsa. Ini pemain Mesir, footballer profesional tertua di dunia. Ini juga antara cerita yang juga anda boleh dapatkan di astroawani.com. Ini antara 3 cerita lah. Kita ada banyak lagi cerita lain juga, dan tip-tip lain juga, tips-tips lain yang juga anda boleh gunakan sebagai mungkin ilmu baru untuk anda dan juga bahan baru untuk anda bualkan di media sosial dan sebagainya. Takkanlah kita nak sembang politik je kan, berat juga kan, penat juga, tapi kita masih nak kena tahu apa perkembangannya kan, Ihsan kan.
Betul. 100% perkara yang kita tahu mungkin kita kena reserve 20 ataupun 30% untuk berita-berita lain. Bukan sahaja berkaitan dengan politik, tetapi dalam masa yang sama ini peluang dan juga ruang untuk kita sama-sama berganding bahu mengekang penularan COVID-19. Terima kasih Hilal Azmi, editor Astro Awani atas maklumat dan juga cerita berkaitan dengan platform media sosial, apa yang anda boleh dapatkan. Suara anda bukan sahaja terpampang di media sosial, tetapi kami bawakan suara anda untuk didengari menerusi laluan dan juga cara seperti ini. Terima kasih sekali lagi Hilal. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.